السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sambung bacaan kita kepada kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, dan kita sampai pada muka surat 23 pada bahagian muqaddimah. Muqaddimah oleh Syekh Buya Hamka agak panjang tuan-tuan sekalian. Saya bila saya tengok tu panjang sungguh muqaddimah dia. Tak apa, saya ingat kita baca terus kerana kita rasa ada banyak perkara yang boleh kita ambil manfaat daripada muqaddimah dia. Dan kalau kita tengok tafsir tu surah Al-Baqarah pada muka surat 135. Tafsir Al-Baqarah 100 lebih. Maknanya tafsir surah Al-Fatihah bermula pada muka surat berapa? Tafsir surah Al-Fatihah bermula pada muka surat 76 macam tu, 75-76. Kita sekarang baru berada pada muka surat 23. Jadi agak jauh lagi kita baca muqaddimah ni. Dan tentulah penulis ada perkara yang dia rasa penting untuk dia sebut sebelum dia masuk ke bahagian tafsir ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita tengok kata dia yang keempat. Yang inilah keempat, perkara yang keempat dalam yang Buya Hamka kategorikan sebagai i'jaz Al-Quran. Yang keempat kata dia, i'jaz yang lebih mengagumkan lagi ialah terdapatnya beberapa pokok ilmiah yang tinggi di dalam Al-Quran mengenai alam. Di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandungi perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan alam. Maka sudah tentulah jika perkara-perkara seumpama ini ada di dalam Al-Quran, maka mustahil dia datang dari seorang yang tidak tahu membaca dan menulis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil sekali. Dengan keberadaan perkara-perkara yang seumpama ini, ia adalah bukti i'jaz. Ia menyebutkan dia merupakan satu perkara yang berkaitan dengan i'jaz Al-Quran itu sendiri. Kemudian dia kata dibicarakan di dalamnya soal kejadian langit dan bumi, bintang-bintang, bulan dan matahari, dari hal turunnya hujan dan hubungannya dengan kesuburan dan kehidupan. Semua ini ada diucapkan, dinyatakan di dalam Al-Quran. Beberapa kali dibicarakan dari hal lautan, pelayaran dan perkapalan, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah berlayar di lautan. Tidak ada ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada apa-apa ilmu berkaitan dengan pelayaran dan perkapalan. Akan tetapi hal ini disebut dalam Al-Quran. Pernah juga dikatakan bahawa pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian dipecahkan. Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran seperti yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan hal ini, perkara ini bertepatan dengan teori astronomi yang dipopular dengan nama teori Big Bang. Teori Big Bang dinyatakan dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan bayangkan, apakah munasabah wahyu yang seumpama ni datang daripada akal Nabi Muhammad, direka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mustahil sama sekali. Mustahil. Ayat yang dimaksudkan oleh Dr. Hamka, oleh Buya Hamka, iaitulah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang kafir, apakah orang-orang yang mengingkari kebenaran Islam tidak melihat bahawasanya langit dan bumi itu kanata ratqa, dahulunya adalah ratqa. Ratqa dalam bahasa Arab dia membawa maksud mutalassiqan, muttasilan, itu maksud dia. Ratqa ini bergabung, bersatu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawasanya
langit dan bumi itu pada asalnya dahulunya ratqa, bergabung, bersatu dan bergabung. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan mereka, kami pisahkan antara langit dan bumi itu. Itu yang dinamakan sebagai teori Big Bang pada di sisi ahli sains, ahli astronomi. Ahli astronomi pada mereka teori Big Bang ni merupakan satu teori yang boleh menyelesaikan banyak kajian mereka kepada penciptaan alam. Dan mereka mendapati sebenarnya asalnya bumi dan langit ni asalnya satu objek yang besar. Kemudian berlaku pengembangan sehingga berlaku letupan. Bermula daripada letupan yang dinamakan sebagai Big Bang itulah alam ni semakin berkembang dan berkembang. Teori mereka sedemikian. Dan teori itu disebut dalam Al-Quran. Iaitulah ayat yang kita baca sebentar tadi dari surah Al-Anbiya ayat 30. Tuan-tuan boleh search dalam internet berkaitan dengan teori Big Bang. Ramai di kalangan tokoh-tokoh agama Islam sendiri yang sebut tentang teori Big Bang tersebut. Panjang perbincangan dia. Kemudian dalam ayat yang sama Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang sama Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan kami jadikan daripada air itu setiap sesuatu yang hidup. Apakah mereka, yakni orang-orang kafir, masih tidak mahu beriman? Mana Nabi tahu setiap benda ni dicipta daripada air? Tak munasabah untuk Nabi tahu semua perkara-perkara yang berkaitan dengan alam, sedangkan Nabi ummi, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tapi Nabi sebut satu perkara yang berkaitan dengan alam. Semua ini merupakan i'jaz, merupakan bukti Al-Quran itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, pada mulanya langit dan bumi itu adalah satu, kemudian dipecahkan yang beratus tahun, kemudian penyelidikan ilmu pengetahuan alam menjelaskan bahawasanya bumi ini adalah pecahan dari matahari, seperti yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran. Tapi kita kena tahu ayat Al-Quran itu menjadi benar bukan setelah diperakui oleh saintis. Tak boleh sama sekali. Tetapi kita nak nyatakan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran bertepatan ataupun apa yang diketemui oleh para saintis bertepatan dengan maklumat yang ada dalam Al-Quran. Sebagai bukti Al-Quran ini bukan rekaan Nabi Muhammad. Kerana mustahil Nabi Muhammad yang ummi, tidak boleh membaca dan menulis, apa yang Nabi nyatakan dalam Al-Quran sama dengan apa yang ditemui oleh ahli sains. Mustahil. Melainkan jawapan dia satu sahaja, menunjukkan apa kandungan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah berupa wahyu yang datang daripada Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala-galanya. Itu saja jawapan dia. Kemudian kata Buya Hamka, dibicarakan juga soal asal usul kejadian manusia sejak dari tanah lalu menjadi mani, menjadi nutfah, alaqah dan mudghah, lalu mudghah itu berbentuk menjadi tulang, lalu tulang itu diselimuti oleh daging, kemudian menjadi manusia yang bernyawa, seperti yang disebut di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Bahkan sebenarnya ayat 11 hingga 14. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 11, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan, kemudian kami jadikan dia nutfah, iaitulah air mani. Fi qararin makin, di satu tempat yang tersimpan elok, maknanya dalam rahim wanita, dalam rahim ibu. Kami simpan air mani itu, nutfah itu di dalam rahim ibu. Thumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian daripada nutfah, titisan air mani, kami jadikan dia 'alaqah, yakni sesuatu yang bergantung, sesuatu yang tergantung. Tuan-tuan, saintis kata memang penciptaan manusia daripada mani bertukar menjadi darah, kemudian dia bertukar menjadi sesuatu yang alaqah, sesuatu yang tergantung pada dinding rahim. Alaqah, Quran sebut. Kemudian kami jadikan dia berbentuk alaqah, fa khalaqnal alaqata mudghatan, dan kami jadikan daripada alaqah itu sendiri menjadi mudghah, seketul daging.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqnal mudghata 'idhama, dan kami jadikan ketulan daging itu 'idhama, tulang belulang. Fakasawna al-'idhama, fakasawna al-'idhama, dan kami pakaikan kepada tulang itu lahman, daging-daging. Lahman. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian setelah itu kami jadikan daripada penciptaan itu makhluk yang lain. Makhluk apa? Manusia yang boleh bergerak, berkata-kata, mendengar dan melihat. Asalnya adalah setitis air saja. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkat Tuhan yang mana ia merupakan sebaik-baik pencipta. Hal ini tuan-tuan disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh membaca dan menulis. Apakah masih ada lagi ruang untuk manusia meragui kebenaran Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada ruang untuk manusia meragui Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawapan dia sudah tentu tak ada sama sekali alasan untuk manusia meragui Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mustahil Muhammad bin Abdillah, seorang lelaki Arab yang tidak belajar dan menulis, duduk di zaman dahulu, boleh merungkaikan persoalan-persoalan penciptaan manusia. Mustahil. Mustahil. Melainkan ianya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan langit dan menciptakan manusia. Dibicarakan juga dari hal kayu-kayuan, kebun-kebun yang indah, pengaruh angin berhembus untuk mempertemukan jantan betina pada tumbuh-tumbuhan. Disebut dalam Al-Quran. Semuanya disebut dalam Al-Quran. Nanti kita akan baca ayat yang dimaksudkan oleh Buya Hamka. Kemudian kata dia lagi, soal-soal alam yang dibicarakan ini sangatlah mengagumkan kerana bertambah dalam penyelidikan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan alam, bertambah jelas maksud ayat-ayat itu. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang ahli ilmu alam. Hari ini kita tengok apabila manusia berjaya menyingkap ilmu yang berbagai, dan ternyata ilmu-ilmu yang mereka ketemui itu bertepatan dengan Al-Quran, apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yang mana benda ni tak boleh dihuraikan, tak boleh, tidak terfikir pada fikiran Nabi Muhammad, seorang yang ummi, tidak boleh membaca dan menulis. Kata dia lagi, beliau membicarakan beberapa kali tentang lautan, yakni Nabi SAW melalui wahyu yang diturunkan kepada baginda oleh Allah, membicarakan beberapa kali tentang lautan, tentang ombak bergulung dan kapal berlayar. Sangat menarik perhatian orang-orang pelaut, sehingga orang yang pergi ke laut ajaib dengan isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Muhammad boleh tahu hal lautan sebegitu rupa, sehingga seorang nahoda kapal Inggeris bernama Mr. Brown, yang di dalam pelayarannya pulang pergi di antara tanah Inggeris dan India, selalu membaca terjemahan Al-Quran. Dia sangat kagum bila membaca ayat-ayat yang mengenai lautan dan bahtera. Lalu beliau bertanya kepada orang-orang Islam di India, pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlayar? Aku tengok dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad bercerita tentang lautan dan pelayaran. Ditanya kepada orang Islam, dia tak Muslim, dia bukan orang Islam. Dia pergi ke India, dia tanya ke orang India, apakah Muhammad ni pernah berlayar di lautan? Maka diterangkanlah kepadanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melayari lautan selama hidup baginda. Di dalam hayat baginda, baginda tidak pernah berlayar di lautan, Nabi Muhammad. Tetapi Nabi boleh bercakap tentang pelayaran dan lautan. Mendengar keterangan itu ditambah lagi dengan penyelidikannya tentang sejarah hidup Rasulullah, bahawa memang baginda tidak pernah berlayar, timbullah iman nahoda Inggeris itu bahawa Al-Quran itu memang wahyu ilahi, dan dia pun langsung memeluk agama Islam. Sebab tu tuan-tuan, agama Islam, dia, seseorang bila dia memeluk agama Islam melalui berfikir, dia akan jadi orang yang kuat. Kerana hasil fikiran dan renungan dia akan dapati tidak ada sebarang kecacatan dalam Al-Quran. Tidak ada sebarang kecacatan.
Siapa yang beriman memeluk Islam hasil daripada renungan dan tenungan mendalam, dia akan dapati tidak ada sebarang kecacatan pada Al-Quran. Cuma sebahagian orang yang duk ragu benda ni, ragu benda tu kerana dia tidak memerhatikan ayat Al-Quran, dia tidak memerhatikan isi kandungan Al-Quran. Di dalam riwayat ada disebutkan bahawa seorang sahabat Nabi Muhammad pernah meminta nasihat baginda kerana maksud sahabat itu hendak menanam benih pohon kurma. Menurut kebiasaan, kurma yang subur buahnya ialah yang dikahwinkan terlebih dahulu, kerana pohon kurma itu berjantan bertina pula. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut Allah Taala menciptakan setiap sesuatu itu berpasang. Sehingga sebahagian ulama menafsirkan maksud ayat Al-Quran wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr. Syaf'i itu genap. Watr, wasyaf'i wal watr. Watr itu witir, ganjil. Demi yang genap dan yang ganjil. Sebahagian para ulama menyatakan ia merujuk kepada pasangan. Setiap makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dia mesti berpasangan. Dia ada lelaki, dia ada perempuan. Hatta di dalam persoalan tanaman, ada bunga betina, ada jantan, ada betina dalam tanaman. Dalam tanaman tu ada bunga, ada jantan dan betina. Lalu baginda memberi nasihat. Sahabat ni tanya kepada Rasulullah tentang tradisi ataupun kebiasaan masyarakat pada zaman itu. Mereka bila nak hasil kurma ataupun tamar yang banyak, mereka kahwinkan, mereka lakukan proses pendemungaan, kahwinkan pokok. Jadi dia tanya, minta pandangan Nabi SAW. Lalu baginda Nabi memberi nasihat. Apa Nabi bagi nasihat? Nasihat yang Nabi berikan pada kali ini, nasihat semata-mata pandangan Nabi sebagai seorang insan, manusia, tanpa panduan Al-Quran. Ini pandangan Nabi. Bila sahabat tu tanya, Nabi pun bagi tahu. Lalu Nabi kata tak perlu menghawinkan, tak payah duk kalut lah, duk kahwinkan pokok ni dengan pokok tu, tak payah duk kalut lah. Nasihat baginda itu diterima oleh sahabat yang bersangkutan, yang berkaitan. Lalu dia pergi menanam kurma tanpa dikahwinkan. Ternyata memang kurma yang ditanam dengan tidak perjodohan terlebih dahulu tidak menghasilkan buah. Lalu beliau sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui bahawa soal demikian bukanlah keahlian baginda, sebab hal itu adalah urusan keduniawian semata-mata. Yang ahli masing-masing cabang pekerjaan lain mengerti daripada beliau dalam urusan itu. Maknanya akhirnya bila tengok hasil tanaman berkurangan disebabkan nasihat dan cadangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semula. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, dulu kami tanya kepada engkau, perlukah dikahwinkan pokok-pokok ni agar menghasilkan buah yang lebih banyak? Engkau memberi pandangan tidak perlu dikahwinkan, biar dia begitu saja. Lalu kami ikut panduan engkau, dan ternyata pada tahun ini kita tidak mendapat hasil yang banyak seperti tahun-tahun lepas. Lalu Nabi SAW sebut dengan perkataan yang begitu masyhur, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kamu semua lebih tahu urusan dunia kamu. Mana Nabi kata aku tak tahu benda ni. Aku sebut hari itu hanya berdasarkan pandangan aku semata-mata, bukan daripada wahyu. Oleh yang demikian, dalam bab urusan dunia, kamu lebih tahu urusan kamu semua. Adapun aku tak tahu tentang perkara itu. Hal ini menunjukkan Nabi SAW bila bercakap satu perkara yang tanpa panduan wahyu, barangkali akan tersilap. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama. Nabi SAW berijtihad dalam banyak urusan. Nabi SAW berijtihad dalam banyak urusan. Lalu apabila ijtihad Nabi SAW berijtihad, manusia lain juga berijtihad. Tetapi yang berbezanya, Nabi bila berijtihad, kalau salah Allah Ta'ala akan tegur. Tapi manusia kalau berijtihad salah, tak ada siapa nak tegur. Itu beza dia. Maka pandangan yang lebih kuat, Nabi SAW berijtihad. Kalau ijtihad Nabi itu tidak ditegur dan dibantah oleh wahyu, menunjukkan
persetujuan daripada langit, persetujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara ini ternyata Nabi sendiri yang memberitahu itu adalah ijtihad baginda, dan para sahabat lebih tahu urusan dunia berbanding baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dilakukan orang kembali perjodohan, yakni kahwinkan pokok, sebelum menanam kurma itu benarlah terjadi sebagaimana biasa, menghasilkan buah yang subur. Bila tak ikut panduan Nabi baru jadi hasil. Kerana Nabi bercakap tu dari sudut baginda sebagai bashar, baginda sebagai seorang insan biasa. Belumlah sampai penyelidikan pentafsir ini apakah soal penanaman kurma ini terlebih dahulu kejadian daripada turunnya ayat 22 dalam surah Al-Hijr. Ayat 22 dari surah Al-Hijr, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna riyaha lawaqih wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samai ma'a fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Yang bermaksud, dan kami arsalna, kami hantarkan, kami lepaskan, kami utuskan ar-riyah, angin itu, lawaqih. Waqih ni Amka disebut kat sini. Cuba tengok dia kata apa? Ayat 22 dalam surah Al-Hijr yang menerangkan bahawa Allah mengirimkan angin untuk menyuburkan. Betul disebut lawaqih. Lawaqih ni dari kata pokok iqah, iaitu mencecerkan benih. Apa dia mencecerkan benih? Saya ingat dia kahwinkan dari benih pokok, benih jantan bertemu dengan benih betina, dia kahwinkan sehingga menghasilkan buah, sehingga menghasilkan bunga dan buah. Betul? Macam tu kan? Teorinya macam tu kan? Pendebungaan. Betul. Pendebungaan. Angin tu yang berperanan mendebungakan sehingga menghasilkan bunga dan buah. Pendebungaan tu, proses pendebungaan. Itu maksud lawaqih. Maka di musim angin berembus sepoi-sepoi basah, angin itulah yang memindahkan benih kembang yang jantan dan betina sehingga mengeluarkan hasil buah. Al-Quran menceritakan benda ni, sedangkan Nabi Muhammad tak tahu apa. Jadi Buya Hamka dia tak tahu. Dia kata sama ada peristiwa itu berlaku terlebih dahulu ataupun ayat ni turun terlebih dahulu. Mana dahulu, mana kemudian. Dia kata belum ada penyelidikan setakat yang dia ketahui. Kemudian dia sebut, ya. Kuat sikit. Apa dia? Ijtihad Nabi, ijtihad yang dikatakan apa? Ahli sunnah sebagai sunnah. Dia macam ni, sunnah apa-apa yang sabit dari Nabi SAW terdiri daripada perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Sunnah itu pula ada pecahan dia. Ada sunnah dalam arti kata benda yang Nabi buat, sabit benda tu Nabi buat, tetapi dia bukan dalam bentuk suruh kita buat. Macam mana? Beza apa? Ayat kahwin tu. Apakah maksudnya, apakah yang Nabi menjawab Nabi itu sunnah? Itu soalan dia. Sunnah. Itu sebab tu saya nak terang pembahagian sunnah. Ada benda yang telah kita sabitkan, perbuatan tu, perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan daripada Nabi itu benar datang dari Nabi, tetapi bukan semua benda yang Nabi ucapkan itu, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan, bukan benda yang masuk dalam kumpulan kategori Nabi sebut, Nabi buat bagi tujuan nak habaq kata itu agama. Bukan maksud macam tu. Seperti contoh, Nabi minum air. Bolehlah kita kata minum air itu termasuk di dalam sunnah? Dalam erti kata minum air itu termasuk dalam apa kita maksud? Agama suruh. Boleh kita kata itu? Tak boleh. Nabi minum air tak? Bukan confirm Nabi minum air. Ada hadis menceritakan Nabi minum air, tapi Nabi minum air itu kerana perbuatan basyariah, keinsanan Nabi buat. Sunnah tak?
sunnah dari sudut ia datang daripada Nabi, betul, perbuatan Nabi. Tapi apakah kita dituntut kita suruh minum air kerana Nabi minum air? Bukan sebab itu. Bukan tasyri'iyah. Bukan contoh Nabi suka makan apa-apa bahagian-bahagian tertentu dari kambing. Katanya bahagian yang ada tulang, katanya bahagian apa? Bahagian paha kambing dan seumpamanya. Ada benda tu disebut oleh para ulama. Tetapi apakah Nabi buat tu dengan maksud nak menjadikan makan paha kambing tu benda yang disuruh dalam agama? Tak. Maka dia tak termasuk di dalam, sebab tu saya lebih cenderung kepada pandangan para ulama yang membahagikan sunnah tu. Sehingga di kalangan mereka membahagikan sunnah tu kepada 7 bahagian. 7 atau 8. 7 hingga 8 bahagian sunnah. Ada sunnah tu dinama sunnah tasyri'iyah. Nabi buat kerana nak habaq, itu agama suruh. Ada perkara yang Nabi buat bukan Nabi nak habaq, agama suruh. Seperti Nabi suka makan paha kambing, contoh kata. Takkan agama suruh. Mana kalau ada orang saya tak suka paha kambing, saya suka bahagian belakang, bahagian harimau menangis. Contoh bahagian harimau menangis tu kan. Contohlah, apakah bermakna kurang agama dia? Oh, hang ni benci kat sunnah Nabi kerana Nabi suka makan paha, hang suka makan bahagian belakang. Cacat agama hang disebabkan itu. Apakah itu maksudnya? Sudah tentu tidak. Maka sabitnya Nabi memberi pandangan dalam masalah pendebungaan pokok ni bukanlah sunnah dalam erti kata dijadikan agama. Dijadikan agama. Bukan sedemikian. Tapi benda itu sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam ayat ni menceritakan tentang bagaimana angin itu berperanan menjalinkan proses pendebungaan di antara pokok-pokok yang berbagai. Disebut dalam Al-Quran, mustahil Nabi Muhammad seorang kampung tidak tahu membaca dan menulis boleh berbicara perkara yang seumpama ni. Maka jawapan dia jawapan yang sama kita sebut sebelum ni, iaitulah tak ada jawapan lain melainkan kita akan pergi kepada satu kesimpulan, tak lain wahyu, tidak lain Al-Quran yang Nabi bacakan itu melainkan dia datang daripada Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, kerana dialah yang menciptakan segala sesuatu dari perkara yang sebesar-besar perkara kepada sekecil-sekecil perkara. Dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dialah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Besar sekali kemungkinan. Kemudian Buya Hamka, cuba tengok Buya Hamka, menarik. Buya Hamka ni antara kelebihan Buya Hamka, dia cuba menyelesaikan permasalahan. Cuba tengok dia kata apa. Besar sekali kemungkinan bahawa sahabat Rasulullah menanam kurma itu kejadian setelah zaman Madinah. Kenapa? Kerana memang duduk tanam-tanam kurma ni orang Madinah. Orang Mekah dia tak buat kerja tu. Mekah ni orang meniaga. Madinah yang banyak pokok kurma. Kemudian dia kata, dan surah Al-Hijr adalah turun di Mekah, sedangkan surah Al-Hijr turun di Mekah, surah Makkiyah. Artinya terlebih dahulu turun ayat itu dari sahabat berkebun kurma itu. Maknanya ayat Quran turun dulu sebelum berlaku peristiwa tadi ni. Buya Hamka dia ajak kita sebenarnya cara berfikir bagi saya. Sebenarnya Buya Hamka ni dia mengajar kepada kita salah satu cara berfikir dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia selesaikan masalah. Sebab apa dia kata sedemikian? Kerana terjadi masyarakat Islam di Madinah, barulah sahabat-sahabat berkebun-kebun. Maka kedua bukti ini menunjukkan dengan sangat jelas bahawa Nabi SAW bukanlah seorang ahli perkebunan dan tidaklah beliau, yakni baginda, sendiri mengerti diukur dengan ilmu perkebunan bahawa angin pun mempunyai tugas untuk mengahwinkan benih. Dalam ilmu apa kita sebut sekarang? Tanian. Ilmu pertanian saja tahu benda ni. Nabi tak tahu. Adapun maksud 22 dari surah Al-Hijr, ayat 22 dari surah Al-Hijr itu dapatlah difahami oleh orang kemudian setelah orang menyelidiki ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam. Maknanya ayat tu wallahu alam yang saya faham daripada apa yang Buya Hamka sebut ni. Ayat itu lebih jelas pada hari ini. Betul ya tuan-tuan?
menunjukkan bagaimana khazanah ilmu Al-Quran itu tak pernah terhenti. Ada satu Al-Quran pernah berada di satu zaman yang mana maklumat tentang apa yang Quran nyatakan tak sejelas pada zaman kemudian. Turun dulu sebelum Nabi cakap. Mana ketika Nabi cakap tu ayat tu dah ada. Menunjukkan Nabi dan para sahabat tak perasan ayat tu. Tak perasan. Tapi hari ini orang lebih jelas tentang ayat tu. Ilmu, maklumat yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah berhenti. Sebab tu para ulama terus menafsir Al-Quran. Al-Quran terus dikaji untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, kat mana kita tadi? Setelah orang menjadi ilmu pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan lebih mendalam, baru orang tahu maksud ayat itu. Sudah dapat pula kita katakan bahawa baginda pun tidaklah mengerti pecahnya sebahagian dari matahari lalu menjadi bumi, meskipun ayat itu turun ke atas diri baginda sendiri. Ayat tentang teori Big Bang yang kita sebut tadi ni, apa cerita? Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqa. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bumi dan langit itu dahulunya ratqa, multasiqan, bergabung? Orang Arab dulu boleh faham, bumi dengan langit bergabung tak ada, jadi apa? Sekalipun ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata tuan-tuan, kita kena tahu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah disebut dalam Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi itu menerangkan kepada manusia tentang Alkitab. Nabi terangkan kepada manusia isi kandungan Alkitab berdasarkan apa? Panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terangkan berdasar apa yang Allah Taala beritahu kepada baginda. Apa yang Allah Taala tak beritahu kepada baginda, Nabi tak terangkan. Termasuklah maksud seperti mana kefahaman kita pada hari ini dalam ayat yang tadi ni, yang menyebut bahawasanya langit dan bumi itu asalnya dahulunya bergabung. Termasuk dalam perkara yang Nabi tak jelaskan kerana Allah Ta'ala tak perintahkan kepada Nabi untuk jelaskan hal sedemikian kepada umat di zaman tersebut. Kerana itu kita akan tengok sahabat selepas daripada itu, demikian juga para ulama selepas daripada itu, mengkaji dan terus mengkaji, mencongkil mutiara-mutiara yang dapat dikeluarkan daripada Al-Quran. Kerana Nabi tak pernah sebut apa yang aku terangkan itulah sahaja. Nabi pernah buat tafsir Al-Quran? Pernah Nabi menafsirkan Al-Quran? Nabi terangkan isi kandungan Al-Quran pada kadar manusia pada zaman itu, supaya mereka faham maksud Al-Quran. Cukup untuk mereka mengimani, cukup untuk keperluan iman mereka. Tetapi Nabi tak pernah bataskan apa yang baginda sebut itulah tafsiran Al-Quran semata-mata. Kerana itu tak ada di kalangan ulama yang pernah tutup pintu menafsirkan Al-Quran. Tak ada. Tak ada sama sekali. Ya. Beristihad. Disebabkan biar angin yang buat, biar angin. Betul. Itu pun kita boleh faham macam tu. Tak mustahil Nabi, tapi isu dia Nabi jawab bila sahabat datang tu, Nabi jawab antum a'lamu bi umuri dunyakum. Manakala kalau kita boleh faham sedemikian dengan maksud kata ayat itu tidaklah menceritakan tentang cara yang terbaik, tetapi ayat itu menceritakan apa yang berlaku pada sistem alam. Boleh maksud macam itulah. Boleh maksud sedemikian. Tapi saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, Nabi tidak menafsirkan Al-Quran dalam erti kata orang lain tak boleh tafsir lagi dah. Kerana kalau Nabi buat tafsir Al-Quran, ada tak satu tafsiran lain yang lebih baik daripada penafsiran Nabi? Dah tentulah tak ada. Kan? Tapi Nabi tak pernah tetapkan tafsir aku ini sajalah muktamad maksud ayat Al-Quran. Tak sedemikian. Tak sedemikian.
Wallahu a'lam. Ataupun kita boleh kata ayat Al-Quran ni ada berbagai kategori. Ada perkara yang terhenti tafsiran dia kepada tafsiran Nabi. Ada sedemikian perkataan-perkataan contoh Nabi yang telah tafsirkan. Ada pula bahagian ayat-ayat yang masih terbuka kepada penafsiran. Itu juga boleh kita maksudkan sedemikian. Kita boleh maksudkan sedemikian. Tetapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW sebut tentang orang-orang yang menzalimi ke atas diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak berhak masuk dalam syurga. Sehingga para sahabat kata, ya Rasulullah, mana ada manusia yang tidak menzalimkan diri mereka sendiri? Maksudnya mana ada manusia tak buat dosa? Lalu Nabi SAW sebut, apakah kamu semua tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan perkataan Luqman ketika Luqman berkata kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi yang dimaksudkan zalim di dalam ayat yang lain itu, kata Nabi, merujuk kepada syirik. Baik, tuan-tuan, kalau kita faham ayat itu semata-mata itu sahaja, atas alasan Nabi telah tafsirkan sedemikian, tepat ataupun tak tepat? Sekarang ni kita bercakap kepada orang hari ni, ayat Al-Quran yang menyebut orang yang mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, kita kata tak apa, kezaliman situ merujuk kepada kesyirikan saja. Pada masyarakat pada hari ini, apa hasilnya? Maka orang akan rasa ringan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ketika Nabi menerangkan zalim yang dimaksudkan orang-orang yang mencampurkan keimanan dengan kezaliman itu merujuk kepada kesyirikan, Nabi bercakap di hadapan sahabat yang memang takut melakukan dosa. Tapi sekarang kita bercakap dengan masyarakat yang tak pernah takut melakukan dosa. Lalu kita cakap tak apa, yang dimaksudkan itu kezaliman syirik. Betul tak betul? Sedangkan zalim itu boleh merangkumi maksud syirik, boleh juga merangkumi maksud dosa, sekalipun tidak syirik. Maka penafsiran ayat itu walaupun Nabi telah sebut zalim itu adalah kesyirikan, tetapi Nabi tak pernah menyatakan hanya itu sahaja maksud dia. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah ilaj, seperti saya sebut dalam kuliah sebelum ni. Al-Quran dan Sunnah itu adalah penawar kepada masalah masyarakat pada hari ini. Maka kita kena tengok masyarakat. Maka ayat Al-Quran datang memberi penawar kepada masyarakat dalam masalah yang mereka hadapi. Kita berhadapan dengan masyarakat yang meringankan maksiat dan dosa. Maka tak boleh kita hanya fokuskan tafsiran perkataan zalim hanya kepada kesyirikan. Mesti kita luaskan lagi maksud dia, iaitulah zalim itu memaksudkan juga kesyirikan dan dosa-dosa besar. Mesti difahami sedemikian. Apatah lagi disokong dengan ayat-ayat yang lain, seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga disebut dalam Al-Quran ketika merakamkan doa Nabi Allah Adam alaihi salam, ketika Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan, jika Engkau tidak, wahai Tuhan, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa maksud Nabi Adam? Apakah Nabi Adam melakukan kesyirikan? Tidak. Tetapi Nabi Adam melanggar pertegahan Allah yang tidak, dosa yang tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Al-Quran sendiri telah menggunakan perkataan zalim bukan syirik. Maka kita jangan ada orang, kadang-kadang kita dengar ustaz terang orang-orang yang mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini memaksudkan zalim. Betul, kezaliman itu dimaksudkan zalim. Betul, salah satu maksud dia. Tetapi Nabi bercakap kepada siapa? Setelah sahabat tanya soalan, setelah sahabat merasakan mustahil ada orang yang boleh bebas daripada sebarang dosa. Lalu Nabi maksudkan zalim kepada hampa semua ni, sahabat ini adalah kesyirikan. Zalim dalam arti kata dosa yang manusia biasa buat tak masuk dalam ni, kepada golongan sahabat. Kita mesti faham sedemikian. Barulah Al-Quran itu menjadi wahyu, Al-Quran itu menjadi ilaj, penawar, penyembuh kepada masalah masyarakat. Barulah Al-Quran itu berperanan kepada masyarakat yang ada pada hari ini. Kalau tidak kita akan mematikan maksud Al-Quran. Kita akan menjumutkan maksud Al-Quran. Kita akan jumutkanlah, kita akan
tak kembangkan maksud Al-Quran yang berperanan menjadi penawar kepada sekalian manusia di zaman apa pun mereka berada. Baik, kat mana kita tadi? Di sinilah terletaknya mukjizat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pandai menulis, tidak ahli bahasa, tidak ahli membaca, mana tak boleh membaca, dan tidak masuk satu sekolah pun. Nabi tak masuk satu sekolah pun macam kita. Ada orang paling kurang kita masuk 2 sekolah kalau dia mengaji sampai sekolah menengah. Kalau dia mengaji sampai sekolah paling kurang 2 sekolah. Ada orang tu mengaji sampai sekolah menengah, dia masuk 4-5 sekolah. Pasal apa masuk 4-5 sekolah? Pasal mak ayah ada pemindah rendah. Masuk 4-5 sekolah maknanya bertemu dengan berbagai-bagai guru. Tapi Nabi SAW tak pernah masuk walau satu sekolah. Bahkan sesuatu yang patut dinamai sekolah belum ada pada ketika itu, pada waktu itu. Sesuatu yang agak patut disebut ilmu pada masa itu hanyalah ilmu ansab. Ilmu ansab ni ilmu orang Arab dululah. Ansab ni nasab. Ilmu ansab iaitu ilmu nasab keturunan yang diajarkan dari mulut ke mulut. Zaman dahulu nasab ni satu perkara yang begitu penting. Orang yang mengetahui nasab, dia jadi orang yang dimuliakan. Macam kita lah, kalau kita boleh jumpa orang, biasanya kita akan jumpa orang tua. Dia boleh cerita ayah hang ni datang daripada siapa, sekian-sekian tok wan kita nama sekian-sekian. Tok wan hang tu ada 8 orang anak. Salah seorang ayah hang tu anak yang paling bungsu sekali. Kita cuma tuan-tuan tengok ilmu ansab tak ada dalam masyarakat Melayu. Sampai kita sendiri tak tahu ayah kita dalam keluarga anak ke berapa. Tuan-tuan tahu? Ada orang tahu, alhamdulillah. Tapi kita tahu tak ayah kita dalam keluarga dia dulu ni, dia adik-beradik yang ke berapa, dia anak yang ke berapa, kita pun tak tahu. Yang kita tahu, kita anak ke berapa kita tahu. Tapi ayah kita tak tahu. Mak kita dalam keluarga dia dulu sebelum kita ada, dia anak yang ke berapa mak kita pun tak tahu. Tapi orang Arab dia tahu semua tu. Tapi tu contoh, cuba tuan-tuan pergi kepada orang tua-tua. Dia kalau di Perak orang kata bersoreh benda ni. Bersoreh ni dia sembang tentang keturunan. Adik-beradik, dia cerita tentang adik-beradik. Dia baru tahu ayah dia anak kesekian-sekian. Bila kita dengar tu kita masya-Allah, kita rasa harga orang tua. Kita rasa harga dia, ni bernilainya dia tu. Dengan dia kita tahu siapa adik-beradik, mana satu sepupu, mana satu dua pupu, mana satu mahram, mana satu bukan mahram. Tapi ilmu tu tak dalam masyarakat kita tak penting. Tapi di kalangan Arab jahiliah di zaman dahulu, ilmu tu teramat penting. Dia nama ilmu ansab. Ilmu ansab. Yang diajar dari mulut ke mulut. Itu pun diakui oleh ahli sejarah bahawa baginda tidak ada ilmu tentang itu. Nabi tak ada ilmu ansab. Adakah satu kekurangan pada Nabi? Tidak sama sekali. Kenapa tak kekurangan? Kerana ilmu yang ada pada Nabi yang Nabi sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berharga. Memperolehi ilmu bukan dari sekolah, tetapi memperolehi ilmu dari sumber Allah Subhanahu Wa Taala tak terbanding dengan siapa pun yang sekolah dapat ilmu. Tak terbanding. Ahli sains hari ni boleh tahu jarak antara bumi dan matahari. Betul tak tuan-tuan? Nabi SAW tahu jarak antara bumi dan matahari? Tak tahu. Tapi perkara itu sama sekali tidak menjatuhkan ketinggian dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi telah menerima wahyu setelah kita meyakini wahyu itu datang daripada Allah. Tidak tahunya Nabi jarak di antara bumi dan matahari tidak ada sebarang pengurangan pada kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat setianya, yakni sahabat setia baginda Nabi Abu Bakar yang ahli dalam ilmu keturunan suku-suku Arab itu bukan baginda. Mana Abu Bakar antara orang yang tahu ilmu ansab ni sebenarnya, antara orang yang alim dalam ilmu ansab. Kata orang lama hidup banyak dirasakan, jauh berjalan banyak dilihat. Apa bahasa Melayu? Orang Melayu kata apa?
Ada ni perkataan orang kita pun ada juga. Jauh perjalanan, luas pandangan kan. Sebelum tu apa? Takkan tuan tak tahu. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Sebelum tu apa? Siapa tahu? Kita telah meninggalkan budaya kita. Betul, nanti bila orang macam kita meninggalkan Jawi, kita telah meninggalkan Jawi, orang Melayu. Sedangkan Jawi itu menjadikan orang tu mudah membaca Al-Quran. Hari ni barulah lahir datuk-datuk yang dulunya datuk juga tapi tak pernah bercakap tentang Jawi. Setelah yang datuk-datuk tu pencin, barulah mereka nak berani nak bercakap tentang Jawi. Lalu buatlah grup-grup Jawi. Buatlah grup-grup Jawi. Kita yang ustaz ni pun nak baca Jawi penat. Lepas tu nak type Jawi. Arab, kalau kita guna handset, saya tak tahu handset lain. Kalau kita guna handset, kita nak tulis Arab, dia kita tukar je Rumi kepada Arab. Jawi tak boleh. Jawi kena buka setting lah, mana kita nak tulis Jawi. Kita share satu maklumat dalam grup Jawi datuk-datuk yang telah pencin, bukan datuk-datuk, ialah kebanyakan datuk-datuk yang telah pencin, yang baru reti nak perjuangkan Jawi setelah mereka tak ada apa-apa kepentingan, baru nak perjuangkan Jawi. Kita hantar nak share apa-apa, bukan hantar kita tulis, kita copy paste saja hantar. Sikit je yang ruminya. Marah macam kita buat dosa. Marah macam kita buat dosa. Kita malah jawab apa-apa kat mereka pasal dia tua-tua belakang datuk-datuk semua. Datuk-datuk yang telah tak dikenali oleh orang ramai. Lalu nak cuba untuk memperjuangkan Jawi pula pada hari. Baguslah usaha tu, mudah-mudahan mereka ikhlas. Mudah-mudahan beri kebaikan kepada orang Islam. Marah macam kita buat maksiat. Sepatutnya kami yang marah kat hampa dapat datuk awal. Segala macam gelaran hampa dapat profesor lah, profesor emeritus lah, apa segala macam. Hari ini baru hampa nak perjuangkan Jawi. Malang lah. Kita pun tak tahu emeritus tu dapat siapa, kita tak tahu. Kemudian perjalanannya yang jauh selama hidupnya hanya 2 kali. Apa cerita ni? Perjalanannya yang jauh selama hidupnya, yang ni perjalanan hidup Nabi SAW yang jauh selama hidup baginda hanya 2 kali. Nabi ni bermusafir yang jauh sepanjang hayat baginda hanya 2 kali saja. Keduanya ke tempat yang sama. Itu pun dua-dua perjalanan tu pergi tempat yang sama. Allah, kalau bandingkan dengan kita ni, pergi mana? Mana tempat kita tak pergi? Merata kita pergi. Ke mana Nabi pergi? Iaitulah ke Syam. Perjalanan yang pertama pada dalam usia 12 tahun dibawa oleh pakciknya meniaga ke Syam. Perjalanan kedua dalam usia 25 tahun membawa perdagangan Khadijah yang kemudian menjadi isterinya. Dalam perjalanan yang hanya 2 kali itu, kedua-duanya melalui jalan darat, jalan kafilah. Secara insaf dan jujur, haruslah kita fahami bahawasanya tidak mungkin dalam masa sependek itu baginda menemui seseorang profesor atau ahli cendekiawan dan sarjana untuk menuntut ilmu, sehingga baginda sanggup mengarang Al-Quran lalu mengatakan bahawa langit dan bumi itu dahulunya satu dan kemudian pecah. Dalam perjalanan 2 kali ke tempat yang sama, apakah boleh Nabi sebut benda-benda yang macam tu? Sebab Nabi berjumpa dengan profesor, ahli cendekiawan, sarjana kononnya, sehingga Nabi boleh cakap mustahil sama sekali. Pengetahuan tentang ini pun belum sampai pada masa tu. Pengetahuan bumi dan langit ni bersatu dulu pun tak ada lagi zaman tu. Atau bahawa ada semacam embusan angin yang dapat menjodohkan benih jantan dan benih betina pada tumbuh-tumbuhan. Demikian juga ilmu dulu tak dapat selesaikan masalah ni. Macam mana boleh tumbuh buah, berlaku persenyawaan, pendebungaan di antara pokok, di antara betina dan jantan bunga pokok ni. Tak ada zaman tu, tak singkap lagi ilmu tu. Atau bahawa proses yang dilalui manusia sejak dari dalam rahim ialah nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang, lalu tulang diselimuti oleh daging. Tak sampai lagi ilmu tahap tu nak cerita. Tapi yang dahsyatnya, dahlah cerita bab benda yang ada di dalam perut ibu yang mengandung. Tiba-tiba susunan dia tepat pula. Tak pula dalam Quran kata kami jadikan kulit terlebih dahulu.
kemudian kami letak dalam kulit itu tulang. Tak sebut macam tu. Sebut dengan tertipan dan aturan yang tepat. Kalau ada hadis yang begitu pula bunyinya, ialah setelah baginda mendapat pengetahuan dari Al-Quran, bukan setelah baginda berguru dengan seorang doktor yang ahli dalam soal kelahiran manusia dan lain-lainnya itu. Buya Hamka dia sebut benda ni kerana dia nak menjawab dan menolak dakwaan mengatakan Al-Quran itu tulisan Nabi Muhammad, rekaan Nabi Muhammad. Sedangkan orang Islam semua dah meyakini Al-Quran dan hadis adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga sebut perkara yang sama, cerita tentang asal penciptaan manusia dalam bentuk air, kemudian dalam bentuk darah, kemudian dalam bentuk alaqah, sesuatu yang bergantung, kemudian dalam bentuk mudrah, seketul daging, disebut di dalam hadis Nabi. Dan susunan yang sama juga menunjukkan semua perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bahagian yang terbanyak dari ayat Al-Quran ialah menyuruh manusia memperhatikan alam sekitar, alam sekelilingnya, merenung dan memikirkannya. Ditekankan seruan agar menggunakan akal, dan setelah maju ilmu pengetahuan moden, bertambah jelas pula lah erti yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Semuanya ini menjadi bukti bahawa Al-Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad, melainkan langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada beberapa penafsir dari ayat-ayat Al-Quran memberikan tafsiran yang tidak tepat, ini penting tuan-tuan. Perenggan ni penting untuk kita renung dan perhatikan dan kita faham. Dan kita kena ingat dalam kita mempelajari agama. Misalnya kata dia, tentang yang berkenaan dengan alam tadi, bukanlah bererti mana kalau ada seseorang ulama menafsirkan Al-Quran tetapi tafsiran dia tidak tepat. Contohnya dia terang tentang alam tadi ni. Terang tentang alam. Kalau berlaku perkara itu, bukanlah bererti bahawa ayat Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, tetapi pentafsir itulah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Macam kalau kita buka kitab tafsir, kita akan jumpa benda-benda pelik. Antaranya macam saya sebut kepada tuan-tuan, ada ulama tafsir yang berkata bumi 7 lapis ni, bumi kita ni, kalau kita berjalan tu kita akan jumpa laut. Di belakang laut di sana ada bumi yang kedua, itulah lapisan yang kedua. Jalan lagi jumpa laut lagi. Di belakang laut yang kedua adalah lapisan bumi yang ketiga. Adalah kitab tafsir. Apakah kita nak kata agama tak logik, agama tak sesuai? Bukan agama yang tak sesuai, tetapi maklumat yang sampai pada ulama tafsir itu yang tidak tepat. Pada masyarakat di zaman itu beranggapan sedemikian. Lalu dia sampaikan berdasarkan maklumat yang dia sampai. Maklumat yang sampai pada dia. Tak boleh kita kata ni ada dalam kitab, dia dalam kitab. Tak boleh. Kerana ulama tafsir tu kalau dia hidup zaman kita, dia pun akan salahkan kita. Pasal apa yang ambil maklumat yang aku sebut ketika ilmu di zaman aku sekadar itu saja. Sama soalan dalam persoalan fiqh. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i berpandangan tempoh paling lama seorang ibu boleh mengandungkan anak selama berapa? Agak-agak tuan-tuan berapa lama? 12 bulan. Sikit sangat. Sekejap sangat. Dalam mazhab Syafi'i kata tempoh paling lama seorang wanita mengandungkan anak adalah selama 4 tahun. Macam mana? Jangan salahkan Imam Syafi'i. Salahkan orang yang hari ini masih pegang pandangan tu. Salahkan orang yang hari ini. Imam Syafi'i tidak bersalah. Kerana Imam Syafi'i zaman tu tak ada ilmu-ilmu yang ada pada hari ini. Habis itu macam mana yang Imam Syafi'i pandai-pandai sebut 4 tahun tu? Salah juga dia. Ada orang kata macam tu. Tak. Dia tak salah. Mana dia tahu 4 tahun? Orang perempuan habaq kat dia. Pasal Imam Syafi'i tak mengandung. Yang mengandung ni orang perempuan. Ada orang perempuan datang ke Imam Syafi'i mengaku, aku kandungan aku tengah mengandung ni 4 tahun hari tu dah. Aku mengandung. Pasal apa? Hang kata kalau kita tanya balik lagi lah. Pasal apa yang hang kata hang mengandung 4 tahun? Sebab haid aku tak mai sejak 4 tahun hari tu. Dia tak tahu waktu 4 tahun lepas haid dia tak mai sebab sakit, sebab penyakit. Dia tak perasan. Yang mana haid, penyakit itu menyebabkan haid dia tak datang. Kebetulan di tahun yang keempat dia mengandung. Dia kata tu dia kandungan aku dari 4 tahun hari tu. Mengandung. Berita tu sampai kepada Imam Syafi'i. Maklumat lain tak ada.
Lalu orang tu pula orang perempuan yang salihah, dia pun bukan berbohong, dia tak tahu itu kadar maklumat yang pada zaman tu. Lalu bagi tahu kepada Imam Syafi'i abang kata 4 tahun. Kerana dia pernah jumpa kepada orang perempuan mengaku dia mengandung selama 4 tahun. Kalau dia jumpa orang perempuan mengaku mengandung 10 tahun, orang tu salihah, dia akan kata tempoh paling lama kandungan 10 tahun. Itu cerita dia. Yang salah dan perlu dipersalahkan hampa hari ni yang masih pegang lagi pandangan yang Imam Syafi'i cakap berdasarkan maklumat yang tersingkap pada zaman dia saja. Kadar maklumat itu saja. Alhamdulillah, fatwa perleh pertahankan tempoh maksimum tak boleh lebih daripada 9 bulan. Fatwa perleh. Kalau pegang dengan fatwa pandangan Imam Syafi'i, dah tentulah membawa kerosakan dalam masyarakat. Nanti ada orang berzina setelah suami dia meninggal, 4 tahun setelah suami dia meninggal, dia melahirkan anak. Dia kata, orang tanya kat dia, ni anak siapa pula ni yang dapat ni, suami dah meninggal 4 tahun dah. Dia kata, anak suami aku bersama dengan aku 4 tahun sebelum dia meninggal. Oh, rosak masyarakat. Maka perlu alhamdulillah pertahankan pandangan ilmu kajian penemuan moden yang mengatakan tempoh paling lama dalam 9 bulan lebih sikit saja. Sekalipun masih ada fatwa sampai hari ini yang mempertahankan tempoh paling lama kandungan 4 tahun, masih ada lagi fatwa tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita dan kepada mereka dan kepada orang Islam lain. Kita tak sempat habis mukadimah ni. Saya ingat kita baca laju sikit boleh? Kita baca laju sikit lah. Di antara i'jaz itu ada yang umum dirasakan oleh seluruh bangsa manusia, terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghah dan fasahahnya adalah khas dirasakan oleh yang berbangsa Arab. Lain dari bukti-bukti yang 4 perkara itu, ada lagi i'jaz yang lain. Buya Hamka dia hanya sebut bukti i'jaz dalam 4 perkara saja. Kita baca yang keempat. Ada lagi i'jaz yang lain yang berkenaan dengan syariat Al-Quran. Al-Qurtubi, yakni Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir yang terkenal di dalam kenyataan di dalam kejayaan ilmu di Andalusia, berkata, dan setengah daripada kandungan Al-Quran itu ialah ilmu yang berguna untuk memelihara keselamatan hidup manusia yang berkenaan dengan halal dan haram dan sekalian hukum hakam yang lain. Tidak dapat diragui lagi bahawa Nabi Muhammad dengan turunnya wahyu dan agama Islam ini telah dengan sendirinya mendirikan sebuah kekuasaan atau daulah dan telah diatur dan disusunnya, baik organisasi antara administrasinya. Segala perselisihan yang terjadi dalam negara yang beliau dirikan itu diputuskan dengan hukuman Al-Quran. Ada beberapa riwayat bahkan yang menerangkan bahawa orang Yahudi sendiri pernah meminta perkara mereka diputuskan dengan hukum dari Rasulullah meskipun mereka tidak masuk Islam. Orang Yahudi pernah berkelahi dengan orang munafik. Bila ditanya kepada orang Yahudi, hang nak berhukum dengan siapa? Yahudi itu cadang kepada Nabi Muhammad. Dia Yahudi. Tapi tanya ke orang munafik itu, dia kata, tak, kita pergi berhukum dengan seorang ahli nujum yang ada di Madinah pada ketika itu. Jahatnya munafik tengok. Munafik itu zahirnya Islam, tetapi orang Yahudi bila ditanya kepada dia, kamu nak berhukum dengan hukuman siapa? Nak rujuk perbalahan kita ni kepada siapa? Orang Yahudi itu kata, kepada Muhammad. Kerana dia tahu Muhammad mustahil akan dusta. Mustahil akan dusta. Oleh sebab itu Al-Quran adalah sumber hukum. Kelak di dalam penafsiran kita akan berjumpa hukum rumah tangga, nikah, talak, rujuk, hadanah, yakni pengasuhan anak, wasiat, pemeliharaan harta anak yatim, minoriti, yakni golongan kecil di bawah kekuasaan Islam, yakni bukan Islam. Ada disebut dalam Al-Quran. Golongan bukan Islam yang berada, golongan minoriti yang berada dalam negara Islam disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Sama sekali mereka tidak akan dizalimi. Sampai ada peraturan berburu dan makanan yang halal dan haram dan sebagainya. Ada hukum yang diberikan oleh Al-Quran secara mufassal, yakni secara terperinci. Hukum hakam Al-Quran itu diperjelaskan lagi dengan sunnah Rasul, baik perkataannya yakni aqwaluhu atau perbuatannya af'aluhu atau perbuatan orang lain di hadapan baginda yang tidak ditegurnya, yakni taqriruhu, perakuan lah maksudnya. Maka hukum hakam Al-Quran itulah yang menimbulkan lapangan luas bagi mujtahid untuk beristihad sehingga timbullah ilmu fiqh dalam keempat bahagiannya. Dengan keempat bahagiannya.
Mulai dari ibadah sampai kepada muamalat, sampai kepada munakahat dan sampai pada hukum jinayah. Itu maksud dia 4 bahagian tu, rubuk tu, 1/4 daripada, maksudnya 4 bahagian syariat itu yang dia maksudkan. Apa dia? Ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Itu 4 bahagian dia yang dimaksudkan. Semua ini jangan dilupakan telah keluar dari seorang ummi, tidak pandai menulis dan membaca, dan tidak pernah mengambil contoh dari salah satu kerajaan yang lebih maju dan teratur di masa itu, iaitu Romawi dan Parsi, yang undang-undangnya telah teratur dan tradisinya telah kuat. Semua ahli sejarah tahu bahawa Nabi Muhammad telah mendirikan sebuah negara yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang kecil, lalu dibawa ke hidup yang lebih luas dan besar, menggabung kabilah-kabilah dan bangsa menjadi satu umat. Perhatikanlah 2 kerajaan yang dianggap puncak tertinggi dari pemerintahan di masa itu, iaitu Romawi dan Parsi, dan kerajaan yang megah itu berdiri di atas despotisme, yakni kekuasaan mutlak raja, dan hak raja adalah mutlak, sedangkan rakyat tidak mempunyai hak apa-apa. Itu keadaan pemerintahan Rom dan Parsi di zaman Nabi. Semuanya ikut raja. Rakyat tak ada hak apa-apa. Rakyat hanyalah sebagai barang-barang atau binatang pengembalaan yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk raja. Di tengah 2 kekuasaan besar itu, Rasulullah mendirikan negara yang mempunyai dasar pertama, iaitu syura, bermusyawarah, dan penguasa tertinggi dalam negara yang beliau dirikan itu bukanlah Sri Maharaja, diraja yang tidak pernah bersalah dan tidak boleh disalahkan, melainkan seorang yang dipilih untuk kerelaan umat. Nabi SAW dalam pemerintahan sentiasa tanya pandangan para sahabat. Dalam bab tawanan perang Badar, Nabi tanya kepada para sahabat dan Nabi mengambil pandangan sahabat. Dalam bab nak berperang Uhud, Nabi tanya pada sahabat dan Nabi mengikut pandangan sahabat. Sekalipun dalam peperangan Uhud, sebenarnya Nabi lebih memilih supaya bertahan di Madinah. Tetapi sebahagian besar sahabat yang muda-muda ni suka untuk kita keluar ke medan Uhud. Nabi tak nak keluar. Tapi disebabkan itulah keputusan majoriti mesyuarat, Nabi turut serta keluar ke medan Uhud, kemudian kan membelakangi kehendak baginda sendiri. Cuba bayangkan bagaimana panduan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad. Demikian juga kalau dikaji secara saksama, segala undang-undang dan hukum yang ada dalam Al-Quran itu adalah dia perseimbangan di antara hak dan kewajipan. Saya ingat sekadar itu saja. Dalam poin-poin ini ada beberapa perkara yang saya nak jelaskan dan kita perlukan masa yang lebih panjang. InsyaAllah saya ingat sekadar itu saja. Kita tangguh sehingga kuliah akan datang. Tuan-tuan ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ya. Kenapa dalam Al-Quran ada penggunaan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ganti nama aku, ada beberapa tempat kami, kan? Apa beza dia? Itu bahasa Arab yang tak ada dalam bahasa Melayu. Iaitulah bahasa Arab ni bila kita cakap ni, manusia sekalipun, kalau dia kata kami, dia ada unsur nak meninggikan diri, nak membesarkan diri dia. Maka demikian Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut kami, Allah Taala nak mengagungkan diri dia. Biasanya perkataan ganti nama kami yang digunakan dalam Al-Quran merujuk kepada satu kerja, satu perkara yang tidak boleh dibuat oleh orang tertentu. Seorang dua tak boleh buat. Dia mesti memerlukan kekuasaan yang begitu dahsyat. Lalu Allah Ta'ala gunakan ganti nama kami, menggambarkan dia membesarkan diri dia. Tak boleh dilakukan oleh makhluk lain, melainkan dengan kekuasaan dan yang begitu hebat, kekuasaan yang begitu hebat. Dialah Allah yang berhak membesarkan diri dia. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya ingat sekadar itu saja. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita tangguh sehingga kuliah minggu hadapan, dan kuliah kita pada hari ini berhenti sekadar ini saja. Selepas asar kita tak ada kuliah lagi dah, kita boleh balik insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.